mic. Oh, ni. Coba satu dua. Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tasassu bihil absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu hanya ditangguhkan azab sesaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu hari dan masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ila khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah taala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah Tauhid bab akidah. Muka surat apa tu? 183 sambung daripada hadis kali 15. Hadis kali 15 Adakah ini berlaku dengan sendirinya?
ayat bincang ayat sebelah tu lah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la samsiyan bagi laha an tudrikal qamara wal laili sabiqun nahar wa kullun fi falakin yashbahun. Ayat tu kan. Jadi persoalannya, adakah ini berlaku dengan sendirinya? Sudah pasti tak. Dia dah jawab. Dia dah jawab. Sudah pasti tidak. Tentu ada sesuatu yang maha berkuasa mengawal dan memperhatikan pergerakan-pergerakan ini. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dialah yang menguruskan alam, kan? Menguruskan mentadbir alam. Mengurus dan percaya, kita yakin dan percaya Allah Ta'ala itu wujud. Yang kedua, kita yakin dan percaya Allah Ta'ala itu yang mentadbir dan menguruskan alam. Mustahil alam yang begitu luas dan besar tidak ada pengurus. Kalau tak ada pengurus, sudah tentu akan rosaklah, akan berlakulah pelanggaran planet-planet, bintang-bintang berjatuhan, berguguran ke bawah lah, kalau tak ada yang menguruskan lagi. Baik, jadi kita lihat lagi, setiap makhluk Allah Ta'ala terjamin rezeki dia. Sehingga ulat dalam batu pun tetap ada rezeki untuk terus menyambung hayat, menyambung kehidupan. Semana akan ada lah cara-cara lah Allah Ta'ala atur lah. Selagi dia masih hidup, selagi itu adalah makanan dia lah. Kalau dah sampailah dia punya tarikh tamat expired tarikh expired dah sampai, maka tak ada lagi lah rezeki. Walaupun cari ke mana sekalipun, ke gunung, ke lembah, ke daratan, ke lautan, kita cari rezeki kita, kalau dah sampai tarikh nak tamat tu, nyawa nak terpisah, maka tidak akan ada rezeki lah. Walaupun setitik air pun tak ada rezeki kita lagi. Sebab apa? Dah sampai masa dah ketikanya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap yang berjamaah pasti akan menemui kematian. Semua cepat lambat je lah, tak tahu. Kemudian, melainkan jika Allah Ta'ala mengendaki makhluk itu pulang ke rahmatullah. Jadi kalau Allah tak dia pulang, memang tak ada rezeki lagi. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan belum pulang, maka adalah jalan dan cara dia. Walaupun ada masa kadang-kadang jantung tu dah berhenti dah. Kalau tuan tengok kan, dalam filem kan, dia tengok ada masa dan tahapnya jantung dah berhenti kan. Tapi dengan usaha dan ikhtiar doktor tu lah, ya doktor pun ikhtiar usaha jugalah. Dia buatlah macam mana CPR ke apa benda lah. Kalau ke hospital tu kan ada alat yang karen macam karen tu, tak? Diletakkan dada kan, untuk dapatkan renjatan lah, untuk pastikan jantung tu bergerak semula lah. Tapi kadang-kadang kalau Allah Ta'ala takdirkan dah sampai masa dia, macam mana tekan karen pun tetap tak hidup lagi lah. Macam mana rotannya, macam mana kuatnya karen yang disalurkan untuk pastikan jantung terberak semula. Kalau Allah Ta'ala takdirkan matilah. Tak boleh buat apa lah. Doktor hanya usaha je, ikhtiar untuk pastikan jantung tu bergerak semula. Dah jantung dah berhenti, macam mana? Ada masa kena karen kan, ada masa orang lemas kan, mana jatuh dalam air, lemas, kemudian orang selamatkan, tengok-tengok dah macam tak ada. Tengok nadi macam bergerak lagi, tapi nak kata hidup pun tak tahu hidup tak hidup, tak? Dia orang usaha lah buat CPR, istilah CPR lah, tak? Yang apa tu, tekan dada tu, dada lepas tu tiup ke mulut kan, macam tu. Mana usaha ikhtiar lah untuk pastikan jantung tu bergerak semula. Tapi kalau dah tak ada kan, matilah, tak boleh buat apalah. Dah tak ada macam tu, dah sampai dah masanya. Tapi manusia usaha ikhtiar lah macam tu,
untuk pastikan orang tu hidup balik. Ya kan? Kalau mati kan, ialah sudah tentu nak menguruskan kematian pula. Lepas tu nak uruskan macam-macam lah benda nak urus kalau dah mati. Pastikan penggali kubur kan, nak beritahu oleh keluarga dia yang si mati, si Fulan dah mati. Banyaklah kerja dia. Jadi kalau tak mati kan okey lah kan, gitu. Jadi kalau tak dia Ta'ala mati lah. Kena uruskan jenazah tersebut. Betul? Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, "Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakan oleh Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkaulah berikan kekuasaan pada siapa yang Kau kehendak. Engkaulah mengambil kekuasaan pada siapa yang Kau kehendak. Engkaulah memuliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Engkaulah rendahkan siapa yang Kau kehendaki. Di tangan Engkaulah kebaikan. Sesungguhnya Engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasalah. Siapa saja dia nak, dia boleh kuasa. Tak ada dalam dunia ni orang boleh berkuasa sampai bila-bila, tak adalah. Sesuatu kerajaan pun dia mesti ada tempoh expired lah. Walaupun kerajaan macam mana hebat sekalipun ada tempoh dia. Gaja pun ada tempoh je lah. Walaupun ada gaja tertentu. Nak tunggu dia mati dulu. Selagi tak mati memang tak boleh ganti lah. Dia ada sistem macam tu kan. Sistem apa monarki Dia ada satu sistem tu, maknanya selagi mana raja tak mati, tak boleh diganti. Dah mati boleh ganti. Tapi kalau macam parlimen ni 5 tahun sekali lah. Ni pun dah pelihara oleh kan. Betul tak? Tahta ataupun dia letak jawatan lah. Letak jawatan, maka habislah dia. Kena lantik baru. Tapi ada raja-raja memang tak letak jawatan lah. Tunggu dia mati lah. Dah mati pun boleh ganti kan. Macam tu. Tapi kalau kita dah macam parlimen DUN ni, cukup 5 tahun sekali, ubahlah. Lantik baru. Dan nama naik siapa jadi calon lah? Tak ada? Tak ada jadi calon? Ada jadi calon? Tak ada? Kau jadi calon lah besok kan? Kita tengok nama naik kan? Itu. Haji Karim Karim. Tengoklah besok-besok tiba-tiba kan? Tengok nama naik pula kan. Parti apa tak tahulah. Parti Cap Bintang ke, Cap Belalang ke, yang penting nama naik ada nama kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala berkuasa, memberikan kuasa dengan siapa yang nak, dan dia boleh bagi kuasa siapa yang dia kena, dia nak muliakan ke, nak hinakan tu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai masanya suatu kerajaan tu mesti akan jatuh jugalah, dan digantikan dengan kerajaan yang lain. Tak ada kerajaan tu sampai sepanjang masa lah. Tak ada. Tak ada daripada mula dunia ni sampai akhir dunia. Tak ada. Kecuali Allah Ta'ala saja. Lain semua habis. Tamat tempoh dia, mati dia, habis. Sama ada banti tu ada pengganti ataupun tak ada pengganti. Gitu. Kalau konteks Malaysia ni, habis je 5 tahun, habis. Kan ganti pula. Orang lain pula ambil kursi tersebut. Sekarang ni berebut kursi ni. Kursi tu yang berebut dah kan. Macam tu. Macam-macam. Dalam TikTok tu kadang goli pun ketawa dia. Ada seorang perempuan tu dia buat TikTok kan. Dia kata, kenapalah orang ni sibuk rebut kursi sana, rebut kursi sini. Aku ni yang single ni, kenapa dia tak rebut kita? Ada macam-macam. Aku yang single ni, tak ada siapa pun nak rebut. Lebih baik rebut aku kita. Dalam TikTok lah. Macam-macam. Gamai lah. Dia dah offer tu. Gamai rebut.
Kalau berani boleh kan. Tak berani tak ya. Senyap lah kan itu. Biasalah politik kan. Hari ni jadi kawan, besok jadi musuh, besok jadi hari ni musuh, kadang jadi lawan, jadi kawan balik. Biasalah tu politik. Tu sebabnya macam ustaz ni memang tak sesuai so politik. Ustaz yang Dr. Kazim ni pun dah tarik diri dah. Tak nak dia. Kan? Politik ni kadang tak tahu nak cakap. Hari ni kawan, besok musuh, jadi kawan kan. Baik. Sebenarnya sifat yang ke-8 bagi Allah Ta'ala itu iradah. Iradah diambil pada kitab Risalatul Tauhid. Iradah artinya mengkehendaki ataupun berkehendak. Iaitu menentukan sekalipun mukmin tentang adanya dan atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat yang qadim. Kan iradah ialah sifatun qadimah. Sifat yang qadim, azaliyun, kemudian al-qaimah yang berdiri fi zatillah pada zat Allah Taala. Kemudian dengan dia tadi menentukan yuhassisu, menentukan akan segala yang harus dan setengah yang harus atas mukmin. Menentukanlah dia. Jadi iradah ni menentukan, taksis. Dia punya ta'alluqnya taksis. Kalau kudrah ta'alluqnya ialah ijad wal i'dam. Menjadikan ataupun mentiadakan. Sedangkan iradah mentaksiskan, menentukan sama ada kalau contohlah si iradah, kudrah menyatakan menghidupkan seorang tadi kan, menghidupkan si Ali. Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan si Ali. Jadi iradah ni menentukan Ali itu macam mana. Kan? Kudrah Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia nak menghidupkan si Ali. Jadi iradah pula menentukan Ali itu macam mana. Tinggi, rendah, kan? Kulit dia hitam, putih, sawo matang, dan dia lahir kat mana. Itu iradah lah. Iradah mana menentukan pula macam mana sifat Ali sebut. Jadi mana kudrah iradah ni kait mengait antara satu sama lain. Dan ta'alluq kudrah iradah ini adalah ta'alluqnya ala kulli mawjudat, mumkinat. Ala kulli mumkinat, di atas segala mungkin. Itu ta'alluq. Pemasuk ta'alluq ialah talabus sifat amruz zaid anizat. Menuntut sifat pekerjaan tambahan di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang ada ta'alluq ialah hanya pada sifat-sifat ma'ani sajalah. Itulah kudrah, iradah, ilmun, sama, basar dan kalam. Sedangkan hayat tidak ada ta'alluq. Sebut dalam kitab tauhid lain-lain, wal hayat la ta'allaqu bi syai'in. Hayat tu tidak ada ta'alluq dengan sesuatu pun. Sedangkan kudrah iradah dia ta'alluq ala kulli mumkinat, di atas segala mungkin. Sedangkan kemudian sama dan basar dia ta'alluq di atas kulli mawjudat, di atas segala benda yang mawjud. Sedangkan ilmu dengan kalam ta'alluqnya di atas ala kulli wajibat al-mustahilat al-jaizat, di atas segala benda yang wajib, segala benda yang harus dan juga segala benda yang mustahil. Baik itu berkenaan dengan ta'alluq lah. Saya rasa ta'alluq ada nanti di muka surat berapa ya? Ta'alluq, dia ada ta'alluq qabdah, ta'alluq tanjizi hadis, suluhul qadim. Nanti ada ta'alluq di muka surat berapa tu? Saya pun tak ingat dalam muka apa. Nanti saya akan jumpa lah. Ta'alluq kudrah. Sifat-sifat apa ta'alluq tu muka surat 228. 228, tu sifat-sifat ada ta'alluq. Ada 6 sifat ada ta'alluq lah. Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Sedangkan hayat tidak ada ta'alluq. Jadi semua sifat mani ada 7. Tapi pada 7 tadi hanya 6 saja ada ta'alluq. Macam kudrah iradah tu 1, 2 kan. Ini muka surat 228 tu.
Qudrah, iradah, ta'aluknya ala kulli mumkinat. Di atas segala benda yang mungkin. Kemudian ilmun dengan kalam. Nombor 3 dengan nombor 6. Ta'aluknya ala kulli wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Di atas segala benda yang wajib, segala benda yang harus dan segala benda yang mustahil. Sedangkan samak basar, ta'aluknya ala kulli mawjudat. Di atas segala benda yang mawjud, segala benda yang ada. Itulah sifat-sifat ta'aluk. Nanti kita akan jumpalah sifat ta'aluk ni. Jadi bila kita cerita kudrah iradah ni, dia tak sunyi daripada ta'aluk. Tak terlepas daripada kita cakap tentang ta'aluk. Bila kita cerita tentang kudrah, iradah, kemudian kita cerita samak basar, dia tak terlepas daripada kita cerita tentang ta'aluk. Kerana dia kait-ngait antara satu sama lain. Baik. Kemudian, kita lihat semula. Iradah artinya mengkenaki ataupun berkehendak. Yang ini menentukan. Sekalipun mukmin tentang adanya atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat. Kita lihat hakikatnya. Apa dia kata iradah sebagai hakikatnya? Satu sifat yang qadim, lagi yang bangsa azali, lagi yang sabit berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tidak bercerai tanggal daripada Allah. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas orang yang beriman. Okey? Itu dia katakan sebagai iradah. Mana dalam segala urusan dalam dunia ni, kan dia tak sunyi daripada iradah Allah Ta'ala. Dia tak sunyi daripada iradah Allah Ta'ala. Kita juga dengan qada qadar kan. Antara perkara yang kita wajib beriman ialah percaya pada qada dan qadar. Bila kita bahas berkenaan qada dan qadar ni, dia tak sunyi daripada kudrah iradah Allah Ta'ala. Dia tak sunyi. Mesti ada kait-mengait. Begitu juga dengan ilmun. Ilmu Allah Ta'ala pun tidak sunyi daripada perkara tersebut. Sebab dalam melaksanakan suatu urusan dalam dunia ini, perlukan kepada kehendak Allah. Perlukan kudrah Allah Ta'ala, perlukan kehendak Allah Ta'ala, perlukan ilmu juga. Ilmu Allah Ta'ala kan. Dia tak semua berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita semua ni semua berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tak terlepas Allah Ta'ala, tak terlepas pandang pun daripada kita, walaupun sedetik sesaat pun, kita tak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tak terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala lah. Gitu. Baik, kemudian dialah jua yang memperbuat apa yang dikenakinya pada tiap-tiap sesuatu. Maka tiada yang boleh nyata sesuatu perkara perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka tiada yang boleh nyata sesuatu perkara perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Semana semua terikat. Terikat dengan pilihan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak terlepas daripada pandangan Allah walaupun sedetik sesaat. Sebabnya apa yang berlaku dalam dunia ni, kan, yang berlaku atas diri kita semuanya adalah perbuatan Allah. Di sebalik hijab, semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Semua adalah perancangan Allah Ta'ala, semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kalau pandangan daripada Mu'tazilah, berbeza dengan pandangan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah menyatakan segala perbuatan kita buat itu semua adalah perbuatan Allah. Di sebalik hijab. Tapi kalau Mu'tazilah kata, segala perbuatan kita ini ialah hasil daripada kudrah Allah Ta'ala yang diberikan pada kita. Hasil Allah Ta'ala, kudrah Allah Ta'ala yang diberikan pada kita. So maknanya perbuatan tu adalah perbuatan kita. Perbuatan tu perbuatan kita. Jadi berbeza dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah dia punya keyakinannya bahawa segala perbuatan yang kita lakukan itu ialah semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Semua manusia ada pilihan dan ikhtiar. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa yang kita lakukan ni hasil daripada kekuatan Allah Ta'ala yang berikan pada kita. Jadi berbeza dengan pandangan Ahlussunnah lah. Tetapi tak kafir pun. Dia sebut di situ. Tak kafir lah kalau kita cakap macam tu. Kalau kita berpegang dengan pandangan kata Mu'tazilah tu, kita tak jadi kafir pun. Dia kata cuma etikat tu tak benar lah. Salah lah, dia kata tak betul lah kita cakap macam tu. Kerana hakikat sebenarnya di sebalik hijab,
semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kullu min indillah. Kata ulama semuanya ada daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian kita sambung lagi. Maka percayaan orang Islam atau sifat iradah itu nyata, beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku dengan mendapat ketentuan daripada Tuhan tentang rezeki, umur, baik, jahat, miskin dan sebagainya. Serta wajib pula kita bertikad manusia mempunyai nasib ataupun bahagian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala dengan engkau mana keselamatan kampung akhirat. Jangan kau lupakan bahagian nasib engkau di dunia. Jangan kau lupakan bahagian ataupun nasib engkau di dunia. Carilah. Carilah apa yang Allah Ta'ala berikan pada engkau. Akhirat jangan lupalah. Akhirat jangan lupa. Ataupun jangan cebok cari akhirat, dunia lupa pun tak boleh juga. Sebab dunia pun mazra'atul akhirah. Dunia ni jambatan untuk akhirat. Tak bolehlah kita tinggalkan dunia ni langsung sampai segala orang kata kewajipan kita serah kat orang lain. Segala kewajipan kita serah kat orang lain. Boleh ke? Tak boleh. Segala kewajipan kita lah. Kita kena buat lah. Tak boleh serah kat orang lain. Tapi berkenaan akhirat, kita buatlah. Semayang, solat, puasa, zakat, haji kan. Sebab benda tu ialah pahala lah. Mana nampak. Tak, kalau pahala nampak, senang lah. Masalahnya, kenapa di kalangan dunia ni kadang-kadang kita tengok ada orang tak solat. Kenapa dia tak solat? Kenapa dia tak semayang? Kenapa dia tak buat amal ibadah dan sebagainya? Kenapa? Kerana benda tu tak nampak pahala dia. Sebab yang pahala kita ambil tu besok di akhirat, bukan dunia. Kan? Kalau kat dunia, ramailah. Sekali kita buat semayang, nampak pahala besar mana. Berebutlah orang datang semayang. Kan? Itu. Sekali semayang dapat mahligai. Sekali solat dapat mahligai yang besar. Banglo besar kan. Dengan harga sampai 500,000 kan. Sekali solat. Kalau 2 kali solat, dapat 2 biji banglo. 3 kali solat, 4 biji banglo. Tapi benda tu subjektif, tak nampak. Sebab benda tu akhirat besok. Balasan dapat. Kalau nampak, senang kan. Jadi sebab kalau tak nampak itulah yang kadang-kadang terlihat ramai orang tak solat, tak semayang dan sebagainya. Betul kan? Baik. Seterusnya. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan jua. Jika tak berusaha dan bertikad dengan sebaik-baiknya, usaha dan ikhtiar. Jika tak berusaha dan bertikad dengan sebaik-baik, usaha dan ikhtiar. Maka hendaklah dipaham baik-baik dalam masalah ini. Adalah manusia itu disuruh berusaha, berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha, amal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya, tak boleh berzina, merompak, mencuri dan sebagainya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini serta berhenti daripada mengejarkan segala larangan Allah Ta'ala. Pendek kata, umat Islam yang bersungguh-sungguh mengharapkan kemajuan di dunia dan akhirat, maka naklah berjalan di atas kaedah, menjunjung titah perintah Tuhan dan menjauhi segala tegahan, kemudian baru memohon dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sangat-sangat dilarang di sisi agama Islam, manusia hidup dalam dunia ini serta-merta berserah, memohon atas ketentuan sahaja dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Ya, nampak? Dilarang sama sekali lah. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar, malas bekerja kan. Sebab ada juga orang yang prinsip hidup dia macam tu. Ada masa dulu waktu bujang dia rajin, waktu dah tua malas. Ada juga.
Lah pencen banyak. Dia malas lah. Semua serah kepada Allah Ta'ala kan. Dia tak nak usaha. Kalau sakit pun dia tak nak pergi jumpa doktor. Tak nak. Semua dia tak nak. Ini satu prinsip yang salah lah. So kalau sakit, pergilah jumpa doktor. Sebab ada orang sakit tak nak pergi jumpa doktor. Doktor tu kan Tuhan kata kan. Pandai dia jawab tu. Tu doktor bukan Tuhan. Dia tak boleh nak menentukan nasib aku hidup ke mati ke. Tapi dia tak faham. Tugas manusia kena usaha lah, tiarlah, carilah ubat dan sebagainya. Bukanlah mana ubat tu yang memulihkan, hakikatnya bukanlah macam tu. Salah juga kalau tingkatkan ubat yang menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Tapi masalahnya dia tak nak cari ubat. Dia tak nak usaha, tak nak cari ubat, tak nak makan ubat. Ini pun masalah juga. Dia hanya berserah macam tu kan. Tapi kalau lain lah, kalau seandainya memang macam jenis orang yang otak dia dah mati tu kan. Koma mati, otak mati kan. Itu lain lah. Itu memang dah serah Allah Ta'ala, tak boleh buat apa. Sampai doktor berkata, buatlah balik kan. Kan ada jenis pesakit macam tu. Doktor kata tak boleh buat apa dah. Kami dah usaha, ikhtiar dan sebagainya. Tapi dia punya otak ni dah rosak, dah tak boleh berfungsi dan sebagainya. So kami tak boleh buat apa, hanya dia bergantung pada tiup aja. Doktor kata buatlah balik. Kan, buat balik. Itu memang kalau kes macam tu, usaha tak ada usaha lagi lah. Serah diri pada Allah Ta'ala je lah. Kita pun tak boleh buat apa. Doktor pun tak boleh buat, kita nak buat macam mana? Tengoklah dia pakai Quran atau ayat Quran ke doa-doa maksud daripada Nabi. Kalau tak ada, itulah tak tahu macam mana apa benda dibaca pun tak tahu. Kan? Usaha ikhtiar boleh. Kan? Tapi usaha ikhtiar tu dengan dia batin itu pun tengoklah macam mana kaedah batin yang dibuat. Apa bacaan yang dibaca. Al-Quran ke atau doa-doa yang maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dibaca yang bukan-bukan tu, kita pun ragu juga kan. Bila baca ragulah, kita pun tak yakin lah. Ya tu. Tak, yang saya cerita ni jenis macam-macam kes-kes tadi lah, yang koma kan. Yang koma yang dah mati otak kan. Memang doktor pun tak boleh nak buat apa kita. Doktor pun, pakar pun tak boleh buat, kita apa lagi? Kita punya pakar. Doktor kata memang tak boleh buat apa, buat balik kita. Hanya bergantung kat tiup. Tarik tiup kan, biar tak boleh lah. Kan, macam tu. Jadi masa tu dah hanya kita pun hanya berserahlah kepada Allah Ta'ala sajalah. Jadi kemungkinan mati itu lebih baik bagi dia. Daripada dia tu hidup, mati. Kalau kita mati pun, kita pun nak kena jaga juga. Makan minum dia, kan? Susah juga gitu. Kita pun bukan nak jaga dia je, sakit je, kita pun ada kerja lain. Kalau bawa hospital pun, dia kata, kami pun tak boleh buat apa. Buatlah balik, kan? Dah buat balik, kita pun lagi pula, tak kata, kita bukannya doktor, bukannya jururawat. Tak boleh buat apa. Doa tu. Itulah doanya, ya Allah Tuhan tu, kalau seandainya hidup itu baik bagi dia, maka hidupkanlah. Mana teruskanlah, sembuhkanlah macam tu. Tapi kalau hidup tu tak baik itu dia, maka kau tariklah nyawa dia. Kan? Itu maka tahap macam tu dah kira macam tahap macam tadilah. Dah tak boleh buat apa dah. Kan? Kita pun ada masa mungkin kita punya choice, usaha kita hanya baca Yasin je lah. Biasa je tu kan. Baca Yasin je lah. Sebab ada yang jenis kadang-kadang tak boleh buat apa. Kalau kita nak jaga pun akan bermasalah juga. Begitu. Kita minta pada Allah Ta'ala baca Yasin, mudahkanlah. Kalau Allah Ta'ala nak tarik nyawanya, biarlah tarik nyawa.
Kalau Allah Ta'ala nak dia hidup, biarlah dia hidup. Sembuhlah. Kan? Dia bukan hidup aja, sembuh. Kalau hidup tak sembuh pun susah juga kita nak menguruskan dia. Menjaga kan? Dengan makan minumnya, dengan makanan dia lagi. Dia tak boleh sebab dia terlantar macam tu. Kita lah kena uruskan. Makan minum berak pun nak kena cebok kan. Selagi mana dia hidup, tentu dia nak perlu makan minum. Perlukan berak, kencing. So, siapa nak uruskan? Betul? So, akan jadi masalah lah kepada ahli keluarga dia. Ahli keluarganya, kalau sebelum ni ahli keluarga dia bekerja, mungkin terpaksa berhenti kerja lah sebab nak jaga dia. Kan ada kira-kira macam tu kan? Terpaksa. Je tu. Ya? Boleh. Tu kalau dah tahap macam tu lah. Dah tahap nazak macam tu. Tapi tak mati-mati. Nabi mana mati untuk orang kan. Ada sampai juga kadang fikir macam tu. Tak apa ilmu dia pakai kan. Macam-macam tu. Akan ada lah benda-benda yang terkeluar daripada mulut manusia lah. Mesti ada. Dia tengok tak mati-mati lagi orang tua ni. Lama ni kan. Tak apa ilmu dia pakai kan tu. Pasawan tu jin ni kan. Itu biasalah tu. Akan ada perkataan begitulah akan terkeluar daripada mulut manusia kalau dah terlantar macam tu. Kan? Itu yang kita takut tu. Benda tu akan berlaku. Mana manusia ni kadang kan lidah dia tu tercakap benda tak elok lah. Jadi paling mudah kita doa lah macam tu. Kita baca Yasin lah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan lah. Semana kalau seandainya Allah Ta'ala lebih sayang pada dia, biarlah dia pergilah. Kalau dia tak pergi kan susah juga kita nak uruskan. Kan minum cebok berak kan, tukar baju dia kan, lantar macam tu. Kalau Allah Ta'ala nak tadikan dia hidup, biarlah hidup dan sihat lah. Kembali pulih lah macam tu. Jangan hidup tapi tak sihat. Macam tadi kan. Ya termasuklah dugaan bagi orang yang hidup macam tu. Tapi orang hidup pun setakat mana kita boleh sabar? Contohlah ahli keluarga dia. Sebab setakat mana ahli keluarga dia boleh bersabar? Kalau dah terlantar macam tu. Tentu ahli keluarganya, kalau ahli keluarga ramai, bolehlah gele-gele terjaga. Kalau ahli keluarga tak ramai, tentu dia terpaksa berhenti kerja. Kalau berhenti kerja, daripada mana duit dah dapat? Minta main lah. Minta sumbangan pada orang ramai lah macam tu kan. So sampai bila yang kita nak minta sumbangan? Betul? Kalau setakat sekali dua minta sumbangan okeylah. Kalau ada banyak kali minta sumbangan orang pun mungkin bercakap lah macam tu. Sila kita bercakap lah. Banyak kali. Tak mati-mati lagi kau kan? Kan? Asyik minta sumbangan ke? Tak mati lagi kan? Akan ada lah. Lidah manusia ni akan bercakap macam tu lah. Kan? Boleh? Macam itulah. Baik, insyaAllah. Kemudian syarah. Iradah berarti nazanah. Dah. Sekali lagi ya. Syarah iradah berarti mengkenaki dan berkemahuan. Nanti jangan lupa link tu ya. Hari tu tak isi ya? Link kehadiran itu tak isi. Saya tengok tak isi ya. Surah ni tak isi. Tapi ada surah-surah lain yang saya ngajar tu dia orang isi. Link sama je. Pakai link tu je isi lagi. Je tu. Okey? Jangan lupa isi. Sebab dia kadang penyalas takmir tu dia minta laporan kehadiran. Dia. Boleh selagi mana saya tak tutup link tu, selagi mana boleh. Dia link tu boleh tutup. Dia ada button tutup kalau kita tak nak pakai lagi. Sekarang ni boleh pakai lagi. Saya masih tak tutup button link tu. Saya isi je lah. Mana dia akan masuk di bawah lah. Bawah.
Masuk kat bawah. Ya, sebab dia kat situ kan ada bulan kan. Pilihlah bulan apa. Sekarang bulan November kan. Pilih je bulan. Kan dekat link tu kan, dalam tu kan ada kan dalam porang tu. Bulan apa kita nak. Pilihlah bulan tu. Contoh bulan November kan. Macam tu. Tarikh dia bila. Okay. Ada kan? Ada. Saya dah buat lah. Benda link ni senang je. Boleh adjust. Hari-hari saya pakai guna link ni. Sekarang program budak-budak kan saya buat link. Yang dah daftar. Yang tak boleh tu minta oleh agensi kan lah. Baik. Iradah berarti mengkenaki atau berkemahuan. Maksud Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah ialah bahawa Allah Ta'ala menentukan. Nampak? Menentukan. Iradah tu menentukan lah. Menentukan segala yang baru. Sama ada yang baru itu ada atau tidak ada. Sama ada untuk mengadakan ataupun mentiadakan. Mengadakan, ijad dan i'dam, mentiadakan. Apabila disebut baharu itu, maka ia meliputi segala makhluk atau selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga disebut sekalian alam. Tu katakan sekalian alam tu. Ala kulli mumkinat. Mana kudrah iradah ini takluknya ala kulli mumkinat, di atas segala mungkin, mana alam. Apabila disebut alam, maka meliputi bermacam-macam alam yang ada disebut dalam kitab. Antaranya ialah alam syahadah. Alam syahadah, alam yang boleh dilihat lah. Alam boleh dilihat, alam syahadah. Kemudian alam ghaib ataupun ghaibah. Kemudian alam barzah, alam kubur lah. Alam akhirat, alam jin, alam jamadat. Jamadat ni benda yang beku lah, benda keras. Alam hayawanan, alam binatang. Alam jabarut, alam malakut ni alam boleh tak boleh lihat lah. Alam yang hanya malaikat-malaikat, para jin dan sebagainya kan. Dia masuk alam jabarut, alam malakut dan sebagainya. So ada berbagai alam. Alam janin ada lagi kan. Alam janin, mana sebelum lahir ke dunia manusia berada di alam janin. Hasil daripada pertemuan air mani. Kan? Ayah atau ibu, ayah dan ibu, maka wujudlah manusia yang berada di alam janin. Selesai alam janin, maka alam syahadah. Alam syahadah, lepas tu alam barzah, alam akhirat. Jadi pelbagai alam lah yang akan ditempuh oleh manusia. Macam tu. Baik, kemudian hakikat sifat iradah itu ialah qadim. Hakikatnya dia mesti qadim. Dia bukan benda hadis, bukan benda baru. Qadim lagi azali dan berdiri dengan ataupun atas zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak bercerai tanggal daripada Allah. Sifat iradah sama macam sifat kudrah, tidak bercerai tanggal daripada Allah. Macam kita berkehendak, ada masa kita berkehendak juga. Ada masa tak berkehendak. Kan? Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Dia tetap sifatnya berkehendak. Sifatnya ialah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah berkehendak. Lawan berkehendak, tidak berkehendak. Jadi tidak berkehendak adalah mustahil bagi Allah. Tidak berkehendak adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Sedangkan sifat berkehendak adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Sedangkan manusia pula, ada masa kita berkehendak, ada masa tak berkehendak. Lapar kan? Bila lapar, kita nak makan. Tak lapar, tak nak makan. Kenyang lah kan? Kenyang. Walaupun orang bagi lauk ayam macam-macam, ayam goreng lah, ayam golek kan. Tapi disebabkan dah kenyang, tak usah lah, tak makan lah. Sebab manusia ada sifat berkehendak juga. Ada masa tak berkehendak. Tapi Allah Ta'ala sentiasa berkehendak. Dan berkehendak Allah Ta'ala itu tidak bercerai tanggal daripada dia. Kita ada masa nak berkehendak sikit, ada masa berkehendak banyak. Macam itulah. Sama juga dengan sifat kudrah yang ada pada Allah Ta'ala. Tidak bercerai tanggal. Macam itu kan. Kalau sifat kudrah pada kita, sifat
kuasa pada kita, ada masa kita berkuasa sikit. Ada masa kita berkuasa lebih. Ada masa kurang berkuasa. Kurang berkuasa kan? Contohlah dalam bab lumba lari. Dalam berlari, sebelum kita berlari, kita akan kumpul tenaga. Bila kita berlari, kita akan menghabiskan tenaga kita. Sehabis mungkin lah bila dah berlari. Bila lepas berlari, tenaga pun dah habis. Dah lepas berlari, tenaga pun dah habis. Lepas tu kita rehat, relax dulu. Kita mengumpul tenaga semula. Dah ada tenaga, baru boleh berlari balik. Betul tak? Betul. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Dia tak ada tempoh macam tu. Macam kita kena kumpul tenaga dulu. Yalah macam orang lihat orang lari 100 meter kan. 100 meter, 400 meter, 200 meter. Sebelum berlari macam mana? Dia kumpul tenaga tak? Kumpul tenaga sebab nak berlari. Kan nak speed lah macam tu. Apalagi 100 meter kan. Mesti nak speed, nak laju. Kalau boleh, dia punya bacaan tu kurang daripada 10 saat. Tapi nak dapat 10 saat bukan senang kan. Biasalah. Mesti kalau 1 meter biasanya 10 saat ke atas. Nak dapat 10 saat ke bawah tu payah. Dulu yang pelari apa tu? Jamaica tu kan. Siapa nama tu? Itu dia 10 saat. Bawah 10 saat. 9 point berapa? Kan dia laju lagi kan. Dah lah dia laju. Lepas tu dia tinggi. Badan dia besar. Jadi tak siapa mampu. Tak boleh challenge dia. Jadi orang nak berlari mestilah kumpul tenaga dulu. Bila dah berlari, segala tenaga akan diperahkan. Perah untuk dapatkan kemenangan dalam pertandingan tadi. Bila dah habis berlari, semua dah jam. Tak larat. Dia tergolek sini tu. Dia tengok kalau habis berlari tu, tengok. Semua dah tergolek sana, tergolek sini. Kamera Ben sebut kerja. Kan ambil gambar. Orang tu dah ngap dah, macam nak hilang dah. Jangan pun macam nak terpisah pada badan dah. Baik Jadi hakikat sifat iradah itu ialah qadim lagi azali dan berdiri atas zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Ada soalan? Ada? Tak ada? Ya, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'ana fattaya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa aftalana bi'arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.